Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan masuk kuliah kita yang ke-8, iaitu kepimpinan dalam pasukan. So, dalam kuliah ini kita akan melihat kepada peranan kepimpinan untuk menggerakkan pasukan. So, dalam kuliah ini kita akan belajar beberapa perkara. So, dalam pengenalannya adalah berkaitan dengan kenyataan bahawa kerja berpasukan adalah perkara yang biasa dalam organisasi ketika ini, sama ada organisasi kecil ataupun besar, yang lama ataupun yang baru, sama ada dianggotai oleh orang muda, orang dewasa maupun kanak-kanak. Ini adalah satu perkara yang biasa. Hal ini kerana kerja berpasukan ini melibatkan peranan yang kompleks, pelbagai tugasan yang perlu dilakukan. Kemudian juga bersifat global, bersifat merentas sempadan, dan juga ada kaitannya dengan pengencupan struktur organisasi untuk memastikan kumpulan itu lebih cekap dan juga berkesan. Pasukan adalah satu kumpulan organisasi yang terdiri daripada ahli yang saling bergantung, berkongsi matlamat yang sama dan perlu berkoordinasi untuk mencapai matlamat berkenaan. So, ahli pasukan saling bergantung. Mereka ini juga berkongsi matlamat. Matlamat itu adalah matlamat yang hendak dicapai, 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan juga perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat yang telah pun ditetapkan. Contoh pasukan adalah pasukan pengurusan senior, pasukan pengurusan projek, pasukan kerja, unit kerja, jawatan kuasa, pasukan kualiti, unit tambah baik, unit tabik urus dan sebagainya. So, semua itu adalah bentuk pasukan, iaitu lebih daripada 2 orang. Pasukan ini maksudnya 2 dan ke atas. Itu namanya pasukan. Okay, ini adalah aktiviti dalam kumpulan yang ini kita bincangkan dalam kelas yang akan datang nantilah. Okay, ini adalah sebahagian daripada refleksi tentang kerja berpasukan ni. Antara soalan yang kita boleh tanyakan kepada diri kita adalah, what was the purpose of the group or team? So, apakah tujuan kumpulan ataupun pasukan itu tadi? Bola sepak, badminton, kembara, taekwondo dan sebagainya ni semuanya ada tujuan yang tertentu. How well did it achieve its goals and aims? So, bagaimana keadaan pencapaiannya terhadap matlamat dan juga sasaran dia tadi? Adakah mencapai sasaran ataupun tidak? Who was involved in it? Siapa yang terlibat? Dia mesti ada struktur yang membentuk kumpulan ini. How were members selected? Bagaimana ahli kumpulan ini dipilih? Adakah berdasarkan kepada kemampuan, kepada keupayaan mereka, kepada bentuk fizikal, kepada keupayaan mental, IQ yang tinggi, ataupun memiliki bakat-bakat tertentu? So, dia bergantung kepada keperluan pasukan itu tadi. Did they have different skills and experience? Adakah mereka ini memiliki kemahiran dan pengalaman yang berbeza-beza? Nah, ini pun sebahagian daripada soalan yang kita boleh tanyakan dalam membentuk pasukan. If so, were they complementary? Jika ada, bagaimana mereka ini saling lengkap melengkapi? What processes and activities work well and what did not work so well? So, apakah cabaran-cabaran dan halangan dalam proses dan aktiviti yang mereka lakukan ini yang menyebabkan mereka ini melakukannya dengan terbaik ataupun yang terburuk? What are the positive features you can remember? Ada tak apa-apa features yang kita boleh ingat? Apa-apa image, apa-apa keadaan, apa-apa situasi yang kita boleh ingat? So, what are the negative features you can remember? Apakah features negatif yang kita boleh ingat? So, positif dan negatif ni sesuatu yang biasa lah dalam kumpulan, dan juga pemikiran-pemikiran yang lain. So, ini adalah antara beberapa soalan
yang dapat dikaitkan dengan kumpulan ataupun pasukan kerja. Ya. Kepentingan kerja berpasukan, sangat banyak, ya. Bukan setakat 5 ni sahaja, malah lebih. Ya. Antaranya produktiviti yang tinggi, pengurusan sumber yang berkesan, penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan yang berkesan, penghasilan perkhidmatan dan produk lebih berkualiti, serta kreativiti dan inovasi yang tinggi. So, semua ini merupakan sebahagian daripada kepentingan kerja berpasukan dan sebanyak lagi, ya, yang melibatkan pelbagai jenis dan juga keadaan kepentingan tersebut bergantung kepada keperluan pasukan berkenaan. So, dalam organisasi, fungsi pasukan sangat banyak. Ya. Antaranya adalah mengembangkan sumber, kompetensi ataupun kecekapan, kemahiran dan tenaga untuk objektif yang disasarkan. Maksudnya dalam pasukan ni, dia ada sumber-sumber yang pelbagai ni dan semua disatukan supaya dia boleh capai objektif yang hendak disasarkan. Dan kunci utama kepada kemampuan ini adalah sinergi antara ahli dalam pasukan, yang mana mereka ni akan memberikan sepenuh perhatian, sepenuh kerjasama, sepenuh tenaga, memastikan matlamat pasukan ataupun kumpulan ini akan tercapai. Dan dalam konteks ini, kemampuan individu tu digabungkan semua sekali untuk menghasilkan kekuatan kumpulan, ya, yang mereka nak capai tadilah. Okey, kemudian kita bergerak kepada peranan pasukan dalam organisasi. Ya. Tadi dia punya berkaitan dengan fungsi pasukan, so sekarang ni adalah peranan pasukan dalam organisasi. So, dalam organisasi, peranan pasukan sangat penting. Ya. Yang pertamanya, mewujudkan strategi penyelesaian masalah. Ya. So, masalah ni sebahagian daripada masalah yang dihadapi ni sebenarnya boleh diselesaikan dalam pasukan. Banyak perbincangan, masing-masing berikan pendapat, berkongsi idea, ya. Dan disitulah penyelesaian yang konkret, yang kukuh boleh diperolehi. Yang kedua, untuk menjimatkan masa. So, kalau kita berfikir seorang-seorang, barangkali masanya lebih panjang daripada kita memikirkan dalam sepasukan. Ya. So, memikirkan seorang diri berbanding dengan 3 orang, so, barangkali yang 3 orang tu akan memberikan penyelesaian yang lebih baik, lebih cepat dan juga lebih rasional atau realistik, ya, berbanding seorang diri yang mana idea dan juga pemikiran kita agak terhad. Yang ketiga, mencapai matlamat. So, pastilah pasukan ni lebih seronok, lebih happy bila kita mencapainya dalam bentuk pasukan. Ya. Kemudian membuat penambahbaikan. So, dalam pasukan, apa sahaja kekurangan tu akan ditampung oleh rakan-rakan yang lain. Ya. Contohnya macam kalau ada satu pasukan bola sepak, ya, barangkali pemain midfield, pemain tengah ni agak kurang berkesan, dia mungkin boleh dibantu oleh pasukan pertahanan, seorang dua yang memiliki sepakan yang kuat, yang boleh merentas daripada satu side kepada side yang lain. So, itu proses penambahbaikan dalam pasukan. Ya. Kemudiannya meningkatkan produktiviti. Ini memang satu yang jelas. Kalau kita berkumpulan, biasanya produktiviti ataupun hasil ataupun output daripada kerja tu biasanya lebih besar. Contohnya mengangkat satu beban kayu yang besar. Kalau nak angkat seorang susahlah. Tapi kalau kita menggunakan tenaga 5-6 orang, saya rasa lebih ringan. Ya. Seperti kata pepatah Melayu, berat tu sama dipikul. So, samalah kita pikul berat tu supaya dia punya hasil berat tu dapat dikurangkan. Maksudnya beban berat itu dapat dikurangkan apabila lebih ramai yang mengangkat beban tersebut. Dan akhir sekali adalah mendalamkan ilmu dalam sesuatu bidang kerja. So, bila kita bekerja berpasukan ni masing-masing pengalaman yang berbeza, so kita boleh bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar fikiran, dan juga kita menukar-nukar ilmu yang ada dalam kalangan rakan-rakan kita. Perbezaan kumpulan dan pasukan, so ada perbezaan ni dari segi leadership, accountability,
tujuan, hasil kerja, komunikasi, keberkesanan dan juga style kerja. Dalam grup, leadership adalah strong, sangat kuat dan berfokus. Tetapi dalam pasukan, dia lebih kepada berkongsi lah, kepimpinan. Kemudian accountability, tanggungjawab. Dalam grup lebih kepada individu, tetapi dalam pasukan lebih kepada kedua-dua pihak, ya, individu dan juga rakan-rakan yang lain. Purpose, dari segi tujuan, groups adalah identical, ya, maksudnya dikenal pastilah matlamat organisasi. Kemudian dalam pasukan, dia lebih kepada tujuan-tujuan khusus, mungkin singkat dan sebagainya. Produk, so hasil kerjanya, individuals within the group, individu dalam kumpulan ni menyampaikan produk secara individu, tapi dalam pasukan dia lebih kepada secara kolektif, secara bersama. Kemudian dalam kumpulan ni, dari segi komunikasi, efficient meeting, ya. Efficient maksudnya dia ada masa-masa tertentu lah untuk dia berjumpa. Tapi dalam pasukan, so dia akan bersifat discussion, perbincangan, dan juga aktif menyelesaikan masalah. Effectiveness, keberkesanan dalam groups, ya, dalam kumpulan, indirectly, ya, secara tidak langsung dipengaruhi oleh pelbagai pengaruh lah. Tapi dalam pasukan, penilaiannya adalah dibuat secara langsung oleh rakan-rakan sekerja. Kemudian group work style, style kerjanya melibatkan kumpulan perbincangan, ya, delegate, ya, dia memberikan arahan kerja dan juga melibatkan kerja secara individu. Tapi dalam pasukan, ya, dia adalah discussion, banyak perbincangan, banyak membuat keputusan, tetapi semuanya kerja tu lebih kepada kerja bersama-sama. So kita nampak perbezaan antara groups dan juga teams, antara kumpulan pasukan dalam pelbagai aspek, ya. Di sini pun kita boleh buat pelbagai anggapan yang mana satukah lebih baik untuk kita laksanakan, ya. So kumpulan ataupun pasukan, ya. So kalau tengok di sini, when to work alone or in groups. Yang keduanya, when to build teams, ya. Okay, when to work alone or in groups for simple tasks or problem. Adalah untuk kerja-kerja yang mudah ataupun masalah yang mudah, ya. Kemudian apabila kerjasama tu memadai ataupun mencukupi. Kemudian minimum discretion is required. Kita tak perlukan banyak sangat masuk campur ke banyak sangat info-info, ya. Sikit-sikit pun dah cukup. When fast decision are needed. So bila keperluan untuk membuat keputusan tu sangat mustahak, ya, tak perlu ramai. When few competence are required. Apabila ahli dalam kumpulan tu dirasakan cekap untuk bertindak, sudah memadai, ya. When members' interests are different or in conflict. Apabila minat dan juga keperluan ahli dalam persatuan, dalam kumpulan ni berbeza ataupun ada konflik. When an organisation credit individuals for operational output. Apabila kredit diberikan kepada individu, untuk hasil kerja yang dibuat, dan juga when innovative response are sought. Apabila maklum balas yang negatif ini diperoleh, dah cukup lah, ya. Itu lebih kepada kumpulan. So kalau dalam pasukan, for highly complex task or problem, kalau masalah tu kompleks yang melibatkan pelbagai perkara, ya, boleh ditubuhkan pasukan. When decision by consensus are essential. Bila keputusan tu melibatkan persefahaman, antara ahli-ahli, ya. Yang nak capai itu melibatkan persefahaman yang agak penting, ya. When there is a high level of choice and uncertainty, apabila maklumat tu
bersifat first class lah. Ya, susah nak buat keputusan, so dia perlukan ramai orang untuk berfikir. When high commitment is needed, bila komitmen tu tinggi. When a broad range of competence and different skills are required. Bila pelbagai jenis kecekapan dan juga skill diperlukan ni, dia perlukan lebih banyak untuk memberikan maklum balasan. When members' objective can be brought together to a common purpose. Kalau objektif pasukan tu lebih kurang sama je, so kita boleh sama-sama lah capai tujuan. When an organisation reward teams result for strategy and vision building. Bila pasukan tu beri reward kepada ahli pasukan, bukan maksud individu. When balance views are sought. So maksudnya pandangan yang seimbang ni diperlukan. Sebab itulah dalam proses keputusan ni, kita kena pilih sama ada kita nak berada kumpulan ataupun dalam pasukan. So jenis pasukan bergantung kepada tempoh masa yang diperlukan, kemahiran diperlukan dan juga kebebasan ataupun flexibility yang diperlukan. So di sini kita kena tahulah unknown solution dengan known problem. So bila kita boleh buat classify macam ni, so kita boleh beri pengkelasan lah kepada masalah dan juga penyelesaian yang kita nak sampaikan tu nanti. So dalam membuat keputusan ni, dalam mana-mana organisasi, pembuatan keputusan adalah proses membuat pilihan bersenarai pilihan tindakan. So dia termasuk tidak buat apa pilihan. Itu adalah satu keputusan. Maksudnya status quo dia samalah macam sebelum ni. Walaupun pengurusan ataupun kepimpinan bermaksud membuat keputusan, lebih separuh keputusan yang dibuat gagal. Ini biasalah. Dia sebab itulah kita tengok ahli dalam pasukan ni siapa dia, supaya proses membuat keputusan tu keputusan yang sama-sama kita boleh laksanakan dan kita boleh merasai hasil kejayaan daripada pelaksanaan keputusan tersebut. Oleh itu, membuat keputusan dengan darjah ketepatan dan keberkesanan yang tinggi adalah sangat penting. Sebab itulah kalau kita nak pilih orang menjadi pemimpin yang menganggotai pasukan kita, kita pilih orang yang betul lah, yang ada ilmu, yang mahir, yang boleh berkomunikasi, yang boleh bekerja. Jenis-jenis keputusan, level of decision banyak, antaranya strategic decision, tactical decision dan operational decision. Bagi strategic decision, dia biasa melibatkan kumpulan atasan lah, top management, CEOs, ketua-ketua dalam syarikat ni, dan juga lembaga pengarah organisasi. Bagi tactical decision biasa di peringkat managers pengurusan, dan bagi operational decision biasanya ahli-ahli ataupun pekerja-pekerja lah dalam organisasi itu. Mereka ini tidak melibatkan keputusan yang strategik. So langkah membuat keputusan ada 8 langkah ni. Yang pertamanya kenal pasti, yang keduanya kita nyatakan kriteria-kriteria keputusan yang kita boleh ambil. Yang ketiga, kita pilih dan tentukan keputusan tersebut. Yang keempat, kita berikan beberapa alternatif untuk mengambil keputusan tersebut. Yang kelima, kita menilai pilihan-pilihan yang ada. Kemudian kita pilih yang terbaik daripada pilihan yang ada tadi. Dan kita laksanakan keputusan dan kita menilai semula keputusan yang kita ambil. So dia akan menjadi satu circle, satu kitaran dalam proses membuat keputusan. So itu adalah bagaimana proses membuat keputusan itu berlaku dalam sesebuah organisasi. So daripada sekarang, you boleh fikirkan sama ada kita nak bentuk pasukan ataupun kita nak bentuk kumpulan. So pilihannya bergantung kepada kita sendiri, sama ada kita nak ataupun tidak. So sekian sahaja untuk kelas hari ini, iaitu berkaitan dengan pembuatan keputusan. Kepimpinan ni mau tak mau kena ada proses membuat keputusan. So terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.